Ketua, memandangkan ini adalah perbahasan di peringkat dasar, saya ingin merujuk kepada satu laporan berita berkenaan dengan keadaan ekonomi kita, Tan Sri Ketua, iaitu South China Morning Post. Malaysians feel the pinch as the ringgit returns and there's no quick fix for PM Anwar. Ya. Ini menunjukkan walaupun ada berita-berita yang baik berkenaan dengan sektor IC kita, chip making di Malaysia, tapi realitinya, Tan Sri Ketua, ekonomi Malaysia adalah masih di tahap yang membimbangkan. Cuma saya khawatir, dan ini nasihat pro bono saya kepada Yang Mak Tambun, kalau kita berterus terang kepada rakyat, mengajar rakyat kita sebenarnya dalam satu krisis, saya yakin rakyat akan memahami apa yang ingin dibuat oleh kerajaan pada hari ini untuk kita ada polisi seperti ikat perut, ya, supaya rakyat faham cukai-cukai yang dikenakan ini memang membebankan rakyat, tapi ianya satu kemestian. Masalahnya Tambun dan rakan-rakan dalam kabinet menjual cerita yang dongeng, tahyul dan fantasi, seolah-olah cukai-cukai dibangkitkan ini tidak memberi kesan langsung kepada rakyat. Jadi ini satu perkara yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu bila mana Kementerian Kewangan mengajak rakyat Malaysia buy Malaysia first, kita perlu sokong, bagus, tapi janganlah pula kerana dasar ini kita memaksa dana-dana institusi pelaburan seperti KWSP, KWAP yang mempunyai pelaburan yang banyak di luar negara untuk dibawa pulang untuk menyokong ringgit. Walaupun ini dinafikan oleh institusi politik Menteri Kewangan, tapi ura-ura itu sudah diperkatakan dalam pasaran. Biarlah KWSP melabur di luar dan bawa pulangan yang baik kepada rakyat, kepada pencarum-pencarum KWSP. Jadi Tuan Ketua, ini perkara yang amat penting untuk kita sama-sama hayati. Berkenaan dengan pelaburan, Tan Sri Ketua, banyak yang dah ditandatangani MOU yang berlangsung di Jerman dan sebagainya. Tapi itu semua hanyalah MOU, belum lagi realize. Jadi perlu ada usaha yang lebih jujur daripada kerajaan untuk memastikan kita tidak kalah dengan jiran-jiran kita di tempat lain. Hakikatnya Tan Sri Ketua, kita kalah. Kita sudah kalah dengan Vietnam, kita sudah kalah dengan Indonesia, kita sudah kalah dengan Thailand, dan kita akan kalah dengan Kemboja kerana kita tidak mampu mempertahankan model pelaburan kos rendah. Maka apakah strategi sepatutnya kerajaan Madani buat? Ini bukan nak banggang, ini nak bantu bagi nasihat. Kita perlu tingkatkan produktiviti. Produktiviti hanya dapat ditingkat dengan adanya kemampuan, teknologi dan kemahiran. Saya tak nampak lagi Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan bercakap tentang kerja-kerjaya masa depan. Tak kala ini Tan Sri Ketua, saya nak bagi contoh Tan Sri Ketua. Ada kerja-kerja dan jurusan yang diajar di universiti seperti programming dan coding tak boleh lagi dipakai ataupun akan jadi kurang relevan. Kerana apa? Kerana zaman yang mana kita ada kecerdasan buatan AI ini, kita sudah ada aplikasi seperti Sora, text to video, untuk hanya perlu tulis dalam program prompt itu untuk melahirkan image yang boleh dijadikan bahan iklan dan sebagainya. Jadi siapa yang buat graphic editor, videographic editor, redundant kerjaya mereka ini. Begitu juga dengan perkakas AI. Sikit okey. Okey. Terima kasih. Macam Perdana Menteri kita pergi melawat Jerman, tapi saya dapatkan BMW buka kilang di Thailand. Kenapa itu berlaku? Itu yang saya bangkitkan sebelum ini, Hulu Terengganu. Kita nak jaga syarikat jual tayar pun tak mampu. Kita kalah dengan Thailand yang bawa masuk pelaburan berbilion dari segi otomotif. Jadi perlu ada strategi yang baru, dan situ saya kata tadi, kita perlu tingkatkan produktiviti kita. Menteri Pendidikan tidak berbincang, Menteri Pengajian Tinggi tidak berbincang. Sekarang ini kita ada aplikasi AI dia panggil Devin. Ya, Devin ni kalian tak perlu lagi belajar programming kerana kita sudah ada satu aplikasi yang boleh buat program untuk kita. Jadi semua benda-benda ini, perkembangan ini memerlukan dasar yang jelas daripada kerajaan Madani nak tingkatkan produktiviti. Ya, jadi perlu ada tapi tak nampak lagi. Jadi ini perkara yang membimbangkan kita. Yang terakhir Tan Sri Ketua, kita percaya dengan apa yang Tambun ingin buat berkenaan tata kelola. Tapi malangnya ada banyak lagi kes-kes yang terlepas pandang ataupun tergelincir dari segi penguatkuasaan. Semalam kita dikejutkan dengan laporan berita yang mengatakan kontena Israel, syarikat perkapalan ZIM, terlepas keluar
di jalan raya kita. Dan menteri kata sekadar beri amaran keras. Mana boleh, Tan Sri Dipertua. Kalau KK Mat punya bagai nak rak, kita ambil tindakan dan sebagainya, kenapa tiada tindakan undang-undang dan kertas siasatan dibuka terhadap kecuaian yang berlaku di pelabuhan? Yang terakhir, Tan Sri Dipertua, sebelum saya akhiri perkara ini, saya ingin bangkit tentang kenapa kerajaan masih membisu soal arbitration Felda Raja Wali. Ya, ini melibatkan nasib dan masa depan orang-orang Felda kita. Kita ada put option agreement antara Felda Raja Wali yang bernilai $719 juta ringgit. Dan Felda ada pegangan Eagle High sebanyak 37%. Jadi siapa yang akan bertanggungjawab di atas kerugian Felda? Yang buat onak pada Felda diberi penghapusan ataupun pengurangan hukuman hari itu. Jadi orang yang buat jenayah Kuala Putih diberi pelepasan. Orang yang curi tin Milo kena penjara. Jadi ini tata kelola macam mana, Tan Sri Dipertua? Jadi kita ingin pastikan kerajaan Madani ini buat kerja yang betul, honor your promises to the rakyat. Barulah ekonomi akan kembali stabil. Terima kasih. Baik, saya jemput Shah Alam.